Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam topik linear programming. Okey, untuk hari ini kita lihat example 3. Alright, dalam example 3, dia beri problem statement. Okay, based on this problem statement, kita keluarkan dia punya linear inequalities. Okay, and then selepas itu kita akan selesaikan menggunakan graph method. Alright, okay, so kita akan tengok. Okay, so kita lihat dahulu dia punya problem statement kita, apa yang terkandung di dalam problem statement tersebut. Okay, a company manufacture two electrical product. Okay, so dia mengeluarkan dua produk elektrik, okay, iaitu air conditioner, okay, and large fan. Okay, so ada dua lah. Okay, so the assembly process for each is similar in that both require a certain amount of wiring and drilling. Okay, each air conditioner take 3 hours of wiring and 2 hours of drilling. Okay, each fan must go through 2 hours of wiring and 1 hour of drilling. During the next production period, 240 hours of wiring time are available and up to 114 hours of drilling time may be used. Each air conditioner sold yields a profit of RM25. Each fan assembled but may be sold for a RM15 profit. Formulate and solve this linear programming mix situation to find the best combination of air conditioner that produce the highest profit using graph method. Okay, so kita dah ada problem statement di sini. Okay, so kita go through kepada solution dia. Okay, yang pertama seperti biasa, kita akan nyatakan, alright, state the unknown. Okay, so state the unknown. Alright, so yang pertama kita kena declare lah. Alright, so declaration kita adalah X and Y. Alright, so based on this problem, dia mengeluarkan dua produk elektrik iaitu air conditioner dan juga fan. Alright, so kita declare lah dekat sini. Yang pertama air conditioner dan juga large fan. Okay, large fan. Alright, okay, yang kedua kita akan declare, okay, step yang kedua di sini adalah non-negative function. Okay, non-negative function seperti biasa kita akan nyatakan adalah iaitu X more than or equal to 0, Y more than or equal to 0. Okay, so ni biasalah. Okay, yang seterusnya kita akan pergi kepada step yang ketiga. Okay, step yang ketiga adalah state the constraint. Okay, state the constraint, kita menggunakan table, alright. Kita menggunakan table yang lebih mudah lah, alright. Okay, so table kita adalah kita starting dengan constraint dahulu. Okay,
constraint kita. Okay, kita lihat apa constraint kita, and then kita ada X iaitu air conditioner. Okay, kita lihat one by one. Okay, yang pertama adalah air conditioner. Okay, yang kedua Y adalah fan. Okay, fan kita dan total. Alright. Okay, so apa apa kategori constraint yang kita boleh masukkan? Okay, kategori constraint yang boleh kita masukkan di sini adalah kita tengok problem statement kita. Okay, yang pertama wiring. Okay, yang pertama wiring, yang kedua drilling dan yang seterusnya adalah profit kita. Okay, apa profit yang kita perolehi. Right, so just masukkan sahaja dalam kita punya table. Okay, yang pertama adalah wiring. Okay, yang pertama adalah wiring kita. Okay, so kita masukkan sahaja di bawah constraint kita. Okay, wiring. Yang kedua adalah drilling. Okay, drilling. Dan yang terakhir adalah profit kita. Okay, so kita tengok. Yang pertama. Okay, yang pertama dia mentionkan kat sini untuk tengok statement dia. Okay, so statement dia yang pertama dia nyatakan. Okay, so dia kata kat sini, okay, okay, yang pertama di sini kita tengok each air conditioner takes 3 hours of wiring and 2 hours of drilling. Jadi untuk air conditioner ni dia mengambil masa 3 jam untuk wiring dan 2 jam untuk drilling. Okay, so just masukkan sahaja dalam table ni. Okay, untuk wiring 3 jam. Okay, untuk drilling 2 jam. Okay, so kita tengok pula statement dia yang lain. Okay, statement yang seterusnya. Okay, di sini Okay, itu yang pertama. Okay, untuk fan pula. Okay, untuk fan, each fan must go through 2 hours of wiring and 1 hour of drilling. Okay, so 2 hour wiring. Okay, dan 1 hour drilling. Okay, next kita tengok dia punya. Okay, during the next production. Okay, kita tengok during the next production period. 240 hours of wiring time. Nampak? 240 hours of wiring time are available and up to 140 hour of drilling. Okay. Okay, untuk drilling time may be used. Okay, so dia menggunakan statement dekat sini, time are available. Okay, time available and up to. So lebih daripada 140. Okay, alright. So kita just masukkan kat sini dia punya simbol. Okay. Alright, so di sini adalah total dia 240. Okay, time dia time dia 140. Okay, 140. And then kita tengok pula dia punya profit. Okay, untuk profit, each air conditioner sold, okay, profit dia RM25. Okay, untuk air conditioner. Manakala untuk fan, RM15 untuk profit. So just masukkan sahaja dalam table kita. Okay, untuk air conditioner RM RM25 dan juga fan RM15.
Okay, RM15. So dia nak tahu berapa total up di sini. Okay, berapa total up di situ. So kat sini kita boleh keluarkan dia punya expression bagi constraint dia. Okay, yang pertama 3x tambah 2y less than or equal to 40. Okay, yang seterusnya 2x plus y less than or equal 140. Okay, so ini dia punya constraint. Alright, so kita go through kepada step yang keempat. Okay, step yang keempat adalah profit or objective function. Okay, so kita tengok yang keempat, profit or objective function. Okay, so you kena mentionkanlah kat sini apakah profit or objective function. So kita tengok dekat dia punya profit di sini. Okay, so profit dia, okay, kita tengok adakah dia nak mencapai maksimum ataupun minimum. Okay, di mana word yang menunjukkan dia nak capai minimum ataupun maksimum. So kita lihat di sini highest profit. Okay, bila highest profit that's mean is maximum. Okay, maximum profit. Okay, so based on that word, okay, so kita assume dekat sini kita boleh nyatakan maximum. Okay, maximize. Okay, kita declare as a P equal to profit. Tengok nilai profit kat sini. 25x plus 15y. Alright, so ni adalah profit. Okay, so yang seterusnya kita akan keluarkan dia punya summarize. Okay, saya take note di sinilah summarize dia. Okay, so kita boleh tengok summarize di situ. Okay, apakah summarize dia? Just keluarkan sahaja. Okay, summarize the problem. The problem as keluarkan sahaja. Yang pertama adalah profit. Okay, kita punya profit di sini maximum P. Okay, maximum P equal to 25x plus 15y and then subject to, right, subject to, salin balik constraint kita 3x tambah 2y less than or equal to 40 and then 2x plus y less than or equal 140. Okey, dan yang terakhir adalah non-negative function iaitu x more than or equal to 0, y more than or equal to 0. Okey, so kita settle satu part ini. Okey, untuk yang seterusnya kita go through kepada graphical method. Okey, dalam graphical method, okey, saya nak tunjukkan kepada kamu terus menggunakan Desmos. Okey, kita saya tak nak tunjukkan kepada kamu macam mana nak melukis graf secara manually menggunakan kertas graf, tapi saya nak tunjukkan terus kepada menggunakan Desmos kita. Okay, so daripada itu kita tak perlulah nak mencari koordinat dia. Okay, so yang seterusnya, okay, kita go through kepada graphical method. Okay, graph method so saya highlight dekat sini. Kita guna kaedah graph method di sini. Okay, graph method. Alright, graph method directly teruslah. Okay, so untuk graph method kita akan menggunakan summarize di sini. Okay, based on this summarize kita akan melukis graph menggunakan Desmos. Alright, so saya buka aplikasi Desmos seperti biasa. Okay, kamu kena Google. Alright, so masukkan sahaja Desmos, okay, and search Desmos and then ambil graphing calculator. Next, kita masuk kepada perisian Desmos kita. Okay, daripada perisian Desmos ini kita terus sahaja masuk
dia punya linear inequalities kita. Okay, so ada dua linear inequalities kita, okay, iaitu 3x, okay, just masukkan saja 3x tambah 2y, okay, less than or equal, alright, 240, okay, 240. Okay, graf dia tak keluar. Kenapa graf dia tak keluar? Okay, sepatutnya dia keluar graf dia di sini. Saya cuba. Okay, alright. Okay, so dia keluar graf kat sini. Okay, mana graf dia? Okay, ini yang pertama graf kita. Okay, so dia punya line dia, okay, besar sikit graf dia. Okay, skala dia, value yang kita perolehi tu besar, 240. Okay, so saya kena kecilkanlah di sini. Okay, yang seterusnya kita masuk equation yang kedua, 2x tambah y. Okay, 2x tambah y less than or equal 140. Okay, 140 di sini. Okay, 140. Okay, so kamu boleh lihat di sini kita punya graph. Okay, kita punya graphs, kita hanya ada dua line sahaja. Okay, yang pertama line color merah ni. Okay, nampak flexible region dia berada di bawah garisan merah ini. Dan yang kedua adalah linear equalities yang kedua iaitu color hijau. Okay, so di sini kamu boleh tengok kita punya linear inequalities kita, tengok color di sebelah ni. Okay, color sebelah ni merujuk kepada color hijau. So yang color hijau ni adalah linear inequalities kita yang kedua. Okay, yang pertama color merah. Okay, kamu boleh refer dekat Desmos di sebelah kiri kamu ni. Okay, di sini dia akan menunjukkan graf yang terhasil adalah color merah. Okay, based on this graph, kita boleh dapatkan dia punya corner point terus. Okay, so corner point yang pertama kita akan lihat adalah 0,0. Alright, so yang pertama adalah 0,0 di sini. Okay, yang kedua, okay, di sini. Ni yang kedua, serat 0, X sama dengan 0, Y 120. Okay, mesti tak boleh melepasi pada paksi, tidak boleh melepasi daripada garisan merah, itu linear equalities yang pertama. Okay, and then ada persilangan di sini. Okay, antara dua ni. Okay, so koordinat dia adalah 40, 60. Okay, yang seterusnya adalah koordinat di sini. Okay, koordinat di sini iaitu 70, X dan Y kosong. Okay, dan yang terakhir adalah 00. Okay, dia hilang pula di situ. So kita masuk kembali koordinat kita. So ini adalah koordinat corner point kita. Okay, so corner point kita boleh kenal pasti ada 4, starting dengan 00, yang kedua 120, 40, 60, 70 dan 0. So kawasan flexible region adalah di dalam kawasan ini. Okay, dia tidak boleh melepasi line merah ni. Okay, so you take note, ini adalah kawasan flexible region kita. Okay, menggunakan aplikasi Desmos. Okay, so kita dah dapat corner point. Kita kembali semula kepada kita punya calculation kita. Okay, so kita nak tahulah dia punya maximum profit kita. Okay, selepas kita lukis graf, kita dapat dia punya corner point. Okay, so step kat sini kita akan calculate. Okay, kita akan calculate corner point.
Okay, saya terus go through kepada corner point. Corner point kita. Alright, so corner point kita ada 4 corner point. Okay, so saya memerlukan space yang agak besar. Okay, tak apa. Kita lihat ruangan yang ada. Okay, so kita akan start corner point di sini. CP corner point. Okay, so corner point yang pertama adalah 0, 0. Corner point yang kedua 0, 120. Corner point yang ketiga adalah 40, 60 dan corner point yang keempat 70 dan 0. Okey, ini corner point kita. Okey, yang seterusnya kita akan dapatkan dia punya calculation kita. Okey, so calculation kita di sini kita akan merujuk kepada profit kita. Yang ni. Alright, iaitu maksimum P sama dengan 25X tambah 15Y. Okay, so yang last kali adalah profit kita. Berapa profit kita? Okay, so just masukkan sahaja 25X sama dengan 0 tambah 15Y sama dengan 0. So profit kita adalah 0 di situ. Okey, yang seterusnya profit 25, X kita masih lagi 0 tambah 15 darab dengan 120. Okey, just tekan sahaja kalkulator 15 darab 120 kamu akan dapat nilai di sini 1,800. Okey, next. P profit kita 25, X kita 40 tambah 15, Y kita 60. So you just calculate sahaja seperti biasa, kamu akan dapat jawapan 1,900. Okay. And then kita pergi kepada yang terakhir, profit kita 25, X kita 70 dan Y kita adalah 0. So dia memberi jawapan 1,750. Okay, so you dah calculate dekat sini. Okay, you dah calculate dia punya corner point dan kita boleh dapatkan dia punya profit. Okay, so yang terakhir kamu just nyatakan sahaja optimal solution kamu. Okay, optimal solution. Okay, optimal solution kita adalah producing. Okay, ni jawapan dia yang terakhir adalah producing. Okay, so jawapan kita, maksimum kita yang mana? Maksimum kita yang ni lah. Okay, maksimum kita yang ni 1,900. Okay, the highest profit. Right, so the highest profit is maximum profit. Itu cara kamu nak menentukan jawapan dia. Okay, so 1,900. Okay, based on the highest profit, you boleh buat optimal solution. Producing, okay, so 40 ni dia merujuk kepada X. So X kita di sini adalah okay, air conditioner. Okay, air conditioner. So just mentionkan sajalah kat sini. Okay, 40. Okay, 40 air conditioner. Air conditioner. And, okay, and 16, right? 16 large fan. Okay, large fan. Large fan will, yeah. Okay, will, yeah. LD, okay, will, yeah. Maximize profit. Okay, maximize, okay, maximize profit of
Masukkan value dia. Value dia dalam ringgit lah. Okay. 1,900. Okay. So ini adalah dia punya final answer dia. Okay. Final answer untuk this problem statement. Okay. So untuk contoh yang ini, okay, daripada problem statement yang diberi, kita keluarkan dia punya linear inequalities. Okay, iaitu yang pertama, kita declare dahulu state dia unknown. Yang kedua, non-negative functions. Okay, yang ketiga, state dia constraint. Okay, so constraint kita bina dalam table, baru kamu nampak dia punya kedudukan dan kesesuaian dia lah. Okay, yang keempat, profit or objective function. Okay, yang lima, kita keluarkan summarize dia. Okay, based on this summarize, kita akan solvekan dia menggunakan graphical method. Okay. Alright. So untuk contoh kali ini, kita tak perlu, saya nak tunjukkan kepada kamu, kita direct terus menggunakan perisian Desmos, okay, untuk menghasilkan graf dia. Okay, lebih mudah dan jimat masa. Okay. Cara dia seperti biasa, you masuk kepada aplikasi Desmos, just type sahaja linear inequalities kita. Kalau ada tiga lah di sini. Kalau ada 4 dan sebagainya. Okey, berdasarkan kepada graf yang telah di-generate, okey, kamu boleh tentukan di mana kawasan flexible region kita. Okey, sebab kat sini you tak perlu nak test lagi. Okey, kawasan ni mana, line ni mana dia punya flexible region, tak perlu. Sebab Desmos dia dah membantu kamu generate dia punya kawasan dan juga line dia. Alright, kamu hanya menentukan sahaja di mana kawasan dia. Okey, bila kita dah tentukan kawasan dia, kamu terus klik kepada intersection, okey, antara dua garisan. Okey, persilangan dia. Alright. Okey, so kita dah akan dapatlah kat sini dia punya corner point. Okey, corner point ni dia meliputi kawasan flexible region. Okey, so mesti ingat kawasan flexible region kita akan menggunakan nilai X positif dan Y positif sahaja. Okey, selepas kamu dah kenal pasti dia punya flexible region dan juga corner point, okey, kita dapat dia punya koordinat dia. Okey, so kamu just bina table, okey, untuk kamu calculate profit di sini. Okey, untuk kamu calculate profit di sini. Okey, macam mana kita nak calculate profit kita? Kita menggunakan objective function kita. Okey, objective function. Okey, maximize P equal to 25x plus 15y. Just masukkan sahaja. Okey, so pada corner point tu ingat kedudukan x dan y. Jangan keliru. Okey, masukkan sahaja nilai x dan y dalam formula kita. Okey, dan seterusnya you akan calculate, dapatlah dia punya profit. Okey, pada ruangan profit ni. Just nyatakan sahaja. Okey, selepas kamu selesai calculate, kita lihat pada kolom profit ni. Okey, kita lihat nilai maksimum. Okey, kenapa nilai maksimum? Kita merujuk kepada objective function kita. Okey, objective function kita mencari nilai maksimum. Okey, dan yang terakhir kita just buat sahaja tentukan optimum solution kita. Okey, optimum solution kita, okey, kita refer kepada problem statement. Okey, so yang pertama ingat value X di sini dan value Y di sini. Okey, so yang ini kamu refer balik kepada step yang pertama, state the unknown. Okay, that means is X, kita katakan air conditioner. Okay, air conditioner, dan Y equal to fan. Okay, large fan. Okay. Okay, so just masukkan sahaja value 40 iaitu nilai X sebagai air conditioner and 16 Y iaitu large fan. William maximize profit, masukkan value dia. Okay, so ini adalah solution. Okay, graphical method. Okay, dengan perisian aplikasi
Desmos.